Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Wafiyuddin bin Muhammad Saifri. Saya merupakan pengarah projek dan penyampai. Nama saya Arif Imran bin Nur Razali. Tugas saya sebagai penulis skrip dan penyuntingan video. Nama saya Hazil Ilmi bin Muhammad Fazil Ilmi. Saya merupakan penyampai dan juga jurugambar. Nama saya Muhammad Akim Zamri dan saya adalah penyampai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apakah itu gejala rasuah? Gejala rasuah merupakan satu amalan menjegut seseorang menggunakan wang ataupun bukan wang agar orang yang disegut dapat menggunakan kemampuan ataupun kemahirannya secara tidak amanah. Namun demikian, gejala rasuah hingga kita masih berleluasa dan masih lagi tidak dapat diatasi. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berkata sekiranya pemimpin di bawahnya telah melakukan gejala rasuah, mereka akan digugurkan secara serta-merta. Hal ini dikatakan bahawa gejala rasuah merupakan salah satu jenayah yang terbesar di Malaysia ataupun di dunia. Itu terdapat pelbagai langkah yang harus dilakukan untuk membendung masalah gejala rasuah ini dan bukan sahaja melepaskan batuk di tangga. Namun, apakah persoalannya? Bagaimanakah cara-cara untuk mengatasi gejala rasuah di antara pejabat awam? Berdasarkan artikel Hukuman Lebih Berat Sebatan Usaha Tangani Rasuah Berita Harian, setakat ini, undang-undang di Malaysia hanya mengenakan 5 kali ganda nilai suapan ataupun minimum RM10,000 dan penjara kepada pesalah rasuah mengikut Akta SPRM 2009. Akta ini mengenakan hukuman 5 kali ganda nilai suapan ataupun RM10,000 ataupun penjara selama 20 tahun kepada pesalah rasuah. Tapi kita dapat melihat bahawa kerajaan mengenakan hukuman ini tidak memberi kesan kepada perasuah-perasuah, malah mereka lebih mampu untuk membuat rasuah dan memberi rasuah kepada seseorang individu tersebut. Antara langkah kerajaan untuk menangani masalah jenayah rasuah ini adalah dengan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah yang terlibat dalam gejala rasuah ini. Hal ini supaya golongan tersebut diberi pengajaran dan dapat menimbulkan rasa gerun kepada mereka untuk melakukan perkara jenayah seperti rasuah. Contohnya, kerajaan perlu mengenakan denda yang lebih tinggi iaitu 10 kali ganda nilai suapan ataupun penjara melebihi 10 tahun dan ke atas tetap. Jadi, perkara ini dapat memberikan rasa gerun kepada pesalah rasuah supaya mereka tidak mengulangi kesilapan mereka. Tegasnya, dengan kerajaan melakukan undang-undang ini, kita dapat mengatasi masalah orang yang memberi rasuah, tak kisahlah sama ada golongan atasan maupun golongan bawahan. Berdasarkan artikel Berita Harian, pendedahan terkini, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Malaysia Tan Sri Azam Baki mendedahkan bahawasanya terdapat beberapa undang-undang lapuk yang sedia ada dalam negara kita. Hal ini menjadi faktor utama membuka ruang kepada amalan rasuah, terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Hal ini wajar diteliti dan ditangani dengan segera. Contoh yang diketengahkan oleh Tan Sri Azam Baki ialah kontrak pemerolehan secara rundingan terus yang mana nilainya mencapai sehingga RM50,000 tidak pernah disemak sejak ditetapkan pada tahun 1990-an. Hal ini menyebabkan ramai kontraktor mungkin memberi rasuah untuk memenangi tender. Drastik seterusnya adalah dengan melaksanakan undang-undang. Umum mengetahui bahawasanya negara kita mempunyai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai penguat kuasa untuk memantau dan bertindak terhadap pesalah laku rasuah. Namun, keterbatasan jumlah pegawai dan sumber untuk menguatkuasakan undang-undang adalah terhad. Oleh itu, kita sebagai orang awam hendaklah bertanggungjawab menjadi mata-mata kepada pihak berkuasa. Selain itu, Badan Kehakiman Negara perlu memastikan bahawasanya perbicaraan yang dilaksanakan terhadap pesalah laku rasuah hendaklah dijalankan dengan pantas dan adil. Hal ini supaya pesalah laku rasuah tidak dapat memutarbelik kenyataan mereka dan mengubah salah laku mereka. Misalnya, jika pesalah laku rasuah dibicarakan dengan pantas dan dihukum untuk menjalani hukuman penjara tanpa sebarang prejudis, nescayalah bahawasanya ramai orang akan menjauhi amalan buruk ini. Persis kata peribahasa, alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkalangan. Jelaslah bahawasanya dengan melaksanakan undang-undang dan hukuman yang berat dapat membantras amalan rasuah ini secara menyeluruh. Kesimpulannya, berbagai cara yang boleh dilakukan bagi mengatasi gejala rasuah ini. Masyarakat perlu saling
menasihati agar tidak terjebak di dalam masalah gejala rasuah ini. Ini adalah kerana sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Penerima dan juga pelaku rasuah perlu dihukum secara setimpal agar masyarakat mengambil kesan yang positif agar tidak terjebak di dalam masalah gejala rasuah ini. Semoga setiap di antara kita dapat menjalankan obligasi masing-masing agar polemik ini dapat diselesaikan dengan cepat. Kesannya, masyarakat akan bertambah berintegriti dan juga negara asing akan mempercayai negara kita dalam melakukan sesuatu urusan. Secara tidak langsung, imej negara akan ditingkatkan di pesada dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata, namun ia merupakan tanggungjawab bersama untuk tolong selamatkan negara. Sekiranya mendapati beberapa orang telah melanggar undang-undang, kita terus melapor kepada SPRM. Namun, ia juga bukan kerja SPRM saja. Ini kerja kita. Dengar, lapor, jangan fitnah dan juga jangan khianat. Marilah kita bersama membendung masalah gejala rasuah ini. Dari Kedah ke Pekansari, bilik swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas kami. Tiba masa jumpa lagi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.